Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu dalam program Bual Bicara yang di mana kita siarkan secara langsung di platform-platform media sosial dan kita panggil program kita pada malam ini kita namakan Sembang Rahmat. Kepada penggemar-penggemar filem di luar sana yang sedang menonton live kita pada malam ini, kita akan bersembang mengenai rahmat. Apakah rahmat yang kita akan sembangkan itu dan rahmat apakah yang akan kita peroleh pada malam ini? Anda kena terus bersama kami selama sejam, di mana kalau tidak di Facebook AB Roll Sdn Bhd, anda boleh ikuti kami di Facebook Mencari Rahmat dan juga di YouTube AB Roll, ABROLL. Saya Azrul Amil Amir, saya moderator untuk program Bual Bicara kita pada malam ini. Di mana malam ini adalah malam pertama kita akan menemu bual individu-individu di sebalik tabir pembikinan filem Mencari Rahmat. Mungkin ada yang pernah dengar filem Mencari Rahmat ini. Mungkin ada yang dah terbayang-bayang mungkin poster dia atau pernah tengok trailer dia ke, atau pernah dengar bunyi-bunyi yang filem ini akan dikeluarkan. Mungkin kalau saya sebutkan pelakon-pelakon yang membintangi filem ini seperti Namron, Amirul Effendi, Adibah Noor, Sharifah Amani, Nadia Akila, mungkin anda dah boleh agaklah mungkin pernah menyaksikan trailer filem ini yang dah ada pun di YouTube. Kalau anda pergi ke YouTube AB Roll di mana anda boleh menyaksikan trailer filem Mencari Rahmat ini yang dibintangi oleh nama-nama besar. Tapi mungkin agak malang sedikit sebab filem ini telah beberapa kali ditunda untuk ditayangkan di Pawagam dan sehinggalah berlakunya pandemik bagai ini semua, kita terpaksa tangguhkan lagi. Tapi baru-baru ini kita dah pun dapat tarikh tayangan. Tapi di mana ia akan ditayangkan itu kita akan bagi tahu nanti. Jadi anda kena ikutlah kita punya sesi perbincangan pada malam ini dan insya-Allah pada minggu depan juga kita akan ada. Dan saya boleh bagi tahu dulu tarikh tayangan untuk filem Mencari Rahmat ini. Kita akan keluarkan, kita akan siarkan pada 31 Ogos 2021 sempena Hari Kemerdekaan. Cuma platformnya di mana itu, yang pasti bukan di Pawagam lah. Sebab dengan dalam situasi sekarang ni, kita belum boleh tengok wayang dekat panggung lagi. Jadi kita akan siarkan secara digital di platform yang akan saya bagi tahu kemudian. Baiklah, pada malam ini kita akan sembang-sembang sikit bersama dua individu di belakang tabir filem ini, iaitu penyunting offline dan juga online filem Mencari Rahmat. Dan bersama kita pada malam ini kita ada Alif Ihsan Rahman, iaitu penyunting offline untuk filem Mencari Rahmat ini, dan juga penyunting online iaitu A. Samad Hassan. Apa khabar Alif? Terima kasih kerana menjemput kami. Okey, terima kasih juga kerana meluangkan masa untuk bersama Sembang Rahmat pada malam ini. Baiklah, saya rasa mungkin semasa kita sembang-sembang dulu sekejap, sebab nanti kalau anda masih bersama kami, kita akan tunjukkan juga trailer filem Mencari Rahmat ini supaya anda dapatlah dia punya bayang-bayang bagaimana filem ini akan keluar nanti. Tapi malam ni kita cerita-cerita dululah mengenai pembikinan di sebalik tabir filem ni bersama Alif dan juga Abang Samad. Baiklah, saya mulakan dulu dengan Alif sebagai penyunting offline filem Mencari Rahmat ini. Mungkin yang menyaksikan Sembang Rahmat malam ni nak tahulah sedikit sebanyak latar belakang Alif dalam industri ini. Mungkin Alif boleh ceritakan sikit? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang. Selamat semuanya tengah pandemik sosial. Saya bermula dengan belajar di Akademi Seni Budaya dan Warisan Aswara. Saya ambil diploma dan degree sana. Saya punya majoring dalam pengarahan. Kemudian saya terlibat dalam sejurus selepas habis study. So dalam ketika study pun saya dah start terlibat dalam beberapa kerja-kerja penyuntingan dalam TV program, dalam telemovie begitu kan.
Kemudian actually saya agak jarang juga terlibat dalam, bukan jarang, tak pernah terlibat dalam filem penyuntingan filem. Ini merupakan filem pertama saya lah terlibat sebagai editor. So kebanyakannya saya menyunting kerja pengarahan saya sendiri sebenarnya. Saya bagi showreel saya pada producer pun, saya bagi kerja-kerja pengarahan yang kerja-kerja penyuntingan yang saya sendiri arahkan. Itu serba sedikit saya punya data belakang dalam penyuntingan lah. Okey. Macam mana Alif boleh terpilih ataupun dipilih untuk menjadi penyunting offline untuk filem Mencari Rahmat ni? Boleh cerita sikit? Actually saya sendiri saya tahu Encik Jeffrey masa ketika itu dalam pre-pro ataupun dalam R&D begitulah, dalam proses untuk membuat sebuah filem berdasarkan sebuah drama pentas. Jadi saya rasa saya berminat, saya terus saya PM dekat Facebook. Saya tanya adakah ada kekosongan lah, maksudnya saya tak adalah expect apa-apa mana-mana ni, sebab saya mahu terlibat sebab dia, saya tahu ni independent, so dia lebih mudah dalam pemilihan dia berbanding studio ataupun daripada studio ataupun production besar ni. So saya gamble, saya terus message dia, saya cakap boleh tak saya terlibat. So saya rasa posisi yang paling sesuai adalah editor lah, sebab saya tak ada pengalaman sangat dalam kerja kru lain. So editor saya ada pengalaman sikit. So saya rasa saya tahu thought ataupun latar belakang Encik Jeffrey, dia pun di lecture di Aswaras, tapi saya tak pernah masuk kelas dia. Saya tahu dia punya background, so saya rasa macam saya berminat untuk bekerjasama dengan dia lah. Lagi saya belajar besar lah juga dalam career saya kat Mungkin di peringkat ni kita nak tahulah mungkin secara general, secara am dia, bagaimana persepsi atau pandangan Alif sendiri tentang filem Mencari Rahmat ini daripada mula pembikinan sampai ke peringkat Alif buat sebagai penyunting offline, dan juga bila ianya dah siap untuk disiarkan. Apa pandangan Alif tentang filem ni? Saya sebenarnya, sebab saya tahu saya masuk ni sebab saya nak belajar. So saya ada ketika pre-pro sejak script reading lagi. So saya datang walaupun mungkin tidak ada keperluan mesti datang, tapi saya datang untuk dengar script reading. Ketika saya dah tahu feel dia macam mana, saya baca skrip. So saya dengar pelakon membacakan ketika kali pertama mereka semua membacakan skrip ni, saya rasa ada filem ni something yang different lah. So saya pun sendiri berminat dengan pementasan teater. Saya pun kenal semua pelakon-pelakon tu. Saya pernah melihat dia orang perform di atas pentas, so saya rasa memang sesuatu yang akan different bila dia muncul di atas layar nanti. So masa tu saya dah join, dan bila dia orang ada rehearsal, tapi rehearsal tu saya tak join lah. Cuma bila di production saya memang buat di ketika shooting, sebab saya nak edit on set. Masa tu saya rasa macam dekat situ pun saya dah nampak, saya pun tengok dia punya footage setiap hari. So itu yang membuatkan saya lebih ada confident lah bila dah sampai editing penyuntingan offline tu. Okay. Alright Alif. Okay, kita pergi ke Abang Samad dulu, sebab Abang Samad dah penat tunggu tu. Nampak. Okay, Abang Samad mungkin kepada yang penggemar-penggemar filem yang mungkin, biasalah orang di belakang tabir ni kadang-kadang kita tak pernah tengok muka, kita tak kenal ni, tahu-tahu hasil dia keluar je. Kita nak tahulah latar belakang Abang Samad sendiri dalam industri perfilman di Malaysia ni. Mungkin boleh cerita sikit. Baik, terima kasih Azrul. So saya salah seorang owner of KL Post, dan kami telah banyak terlibat dalam pembikinan filem Cereka. Of our product kami buat untuk ditayangkan di Pawagam. Dan mungkin sebagai penyunting online untuk filem Mencari Rahmat ni, macam mana penglibatan
Abang Samad di awal-awal tu, bagaimana pengarah dan penerbit ni boleh jumpa dengan Abang Samad untuk discuss, untuk jadi penyunting online filem ni? Baik, jadi penerbit, salah seorang penerbit filem Mencari Rahmat, Kak Siti, telah banyak bekerjasama dengan kami. Jadi kami banyak buat filem yang dia menjadi producer dan kami ambil alih dari segi pasca produksi untuk siapkan filem tu. Jadi kami ada relationship di mana kami banyak berhubung dengan dia. So setiap keputusan yang kami buat dari segi teknikal dan juga dari kreatif, kami akan sentiasa pimpong idea dengan dia juga. Kami sebelum shoot lagi, Kak Siti pun ada hubungi kami untuk bertanyakan feedback. Ini adalah skripnya, tolong ambil, tolong tengok, dan apa nasihat-nasihat teknikal yang patut diambil kisah untuk pastikan apa yang VC Abang Jeffrey ni dapat kita sampaikan dari segi teknikal. Jadi kami nak pastikan yang VC tu dari sejak dia ambil pen tu, dari dia start nulis atas kertas tu, dan keluar di skrin, sama ada skrin besar ataupun skrin kecil, yang itu ada transition yang sebenar. Dan mungkin di peringkat masa pemilihan tu, apabila dah berdiskus dengan pengarah dan sebagainya, apa yang Abang Samad nampak kelainan filem Mencari Rahmat ni untuk abang terima dan teruskan dengan projek ni lah? Setiap projek yang kami dapat, sentiasa kita mahu tanyakan dari segi kreatif, apakah niat pengarah, apa yang pengarah cuba sampaikan, dan apa yang mahu pengarah sampaikan dari segi dua tahap intelektual dan tahap emosi. Apabila kita buat sebuah filem untuk studio, untuk filem mainstream, mereka cuma mahukan emosi, roller coaster ride. Mereka mahu emosi naik turun dan sebagainya. Apabila filem habis, dan mereka mahu rasa kepuasan setelah menonton filem. Tetapi once in a while, kadang-kadang ada filem seperti filem Mencari Rahmat yang mahu menonjolkan suatu pemikiran ataupun satu intellectualism yang mahu disampaikan, dikomunikatkan kepada audience. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jarang di negara kita, sebab filem seperti ini dikatakan tidak komersial, dan orang tak akan faham dan sebagainya. Tapi saya tak lihat sebegitu. Kita tak perlu, kita tidak perlu bina dinding antara enjoyment secara emosi dan enjoyment secara intelektual. Kita perlu mergekan. Sama seperti kita tidak mendengar satu music genre saja, kita mendengar pelbagai jenis genre yang ada di dalam dunia ini. Oh. Sambil kita menunggu audio Abang Azrul kembali, saya dah ada ke? Belum. Belum lagi ada. Mungkin Alif boleh tambah sikit apa yang membuatkan projek ni projek berbeza dari kerja-kerja yang Alif selalu buat. Saya rasa satu benda yang best dalam ni adalah kita tahu dia berdasarkan teater. So bila bersuasana teater, dia banyak dialog. So boleh dikatakan setiap waktu, setiap momen tu ada dialog yang menarik lah saya rasa.
ada punch, orang cakap punchline dia tertentu kan. So jadi saya rasa itu yang berlainan. Sebab saya sendiri personally, saya tak, bila kita fikir cakap cerita pasal filem, biasanya kita menyatakan visual dia macam kena ke depan kan. Orang cakap visual masih di depan, tapi supporting daripada dialog tu yang membuatkan filem Cahaya Rahmat ni dia lain daripada filem-filem lain. Itu yang kalau nak dikelaskan sebagai art house ke apa ke kan, dia itu yang lain. Biasanya kalau cerita-cerita orang cakap art house ni biasanya tak ada, kadang-kadang ada sampai tak ada dialog apa semua kan. So, Cahaya Rahmat ni dia different. Itu yang kita kena tengok lah. Dan rasanya dari segi presentation juga dia sesuatu yang berbeza kot. Sebab dari segi kalau kita ambil filem-filem yang biasa kita tengok di TV dan filem studio, apabila seorang tu marah, dia akan masuk ke dalam scene tu dan dia mula terjerit-jerit, aku tengah marah dan sebagainya. Tapi dalam Mencari Rahmat, apabila seorang watak tu marah, ditonjolkan secara berbeza. Dan lakonan Abang Namron dengan Amirul Effendi, saya rasa sesuatu yang sampai ke tahap yang lain rasanya dalam lakonan diorang. Betul. Kita bekerjakan 2 kamera. Azrul dapat masuk Boleh. Okay. Sebab saya sebenarnya nak tahu antara mungkin proses simbiosis antara offline dan online. Sebab bagi Alif sendiri, adakah Alif mendapat ada melakukan perbincangan ke apa dengan Abang Samad sebelum nak memulakan peringkat offline? Sebab apa yang Alif buat di peringkat offline nanti akan dibawa ke online. So macam mana discussion tu berlaku? Discussion sebenarnya banyak dari segi teknikal lah. Sebab saya agak kekurangan experience dari segi teknikal, terutamanya dengan kamera yang berskala orang cakap cinema punya spek kan. Tambah lagi dia ada 2 kamera pula, satu kamera 2 kamera yang berlainan. So benda-benda teknikal tu saya kena double confirm dengan Samad jugalah. Benda tu paling utama saya perbincangan saya. Tapi dari sudut kreatif sebenarnya saya agak ada kebebasan juga untuk memilih mana yang even though dengan Cik Jeffrey sendiri pun bagi saya agak kebebasan untuk berkarya sendiri pada mulanya. Kemudian kita akan ada discussion, dan sebab dia ada filem ni panjang dan so on, lepas kita ada discussion lah macam mana nak potong dan yalah gitulah. Apa cabaran-cabaran yang Alif terpaksa depani sepanjang syutingan offline dilakukan untuk Mencari Rahmat? Kalau nak ceritakan secara detail maksudnya secara teknikal juga. Ketika saya sebab ini independent kan, kita je lah. Ketika mula-mula saya dapat projek ni, saya punya komputer tak boleh nak bawa. Sebab saya tak boleh saya nak carry file yang besar tu. Then saya ambil keputusan untuk upgrade saya punya komputer tu. Saya rasa macam ini tak boleh belah kan, macam mana nak jalan kan. Saya rasa hari pertama baru tahu, saya baru sedar komputer saya tak boleh nak gerak bila kita edit kan. Kemudian even though walaupun time tu saya rasa saya dah buat kita panggil proxy kan, file application pun tak boleh juga. So saya pergi hantar dekat hari 2 saya pergi hantar ke kedai dan saya upgrade SSD dia punya storage. Kemudian alhamdulillah dia dah boleh. Saya dalam proses saya boleh. Saya so hari yang keberapa saya tak ingat, shooting saya dah start edit. Masa tu kita shoot dekat Seremban kan. So saya banyak masa tu saya dah banyak dah start edit potong-potong kan. Hari yang pertama 3 hari ataupun hari pertama tu saya rasa saya tak dapat buat apa sebab masalah teknikal tu, komputer tak berat. Itulah. Tapi dapat di atas. Alhamdulillah. Itu satu benda yang saya belajar dan benda yang menyeronokkan lah. Itu yang ketika shooting lah. Dekat post dekat editing pun ada juga view, tapi teruskan dengan Samad dulu lah. Tak boleh nak tanya kalau apa
sebab saya pun baru dengar pasal edit on set ni. So adakah ini kerap kali berlaku dalam drama-drama ke filem-filem dan kenapa ia perlu dilakukan on set tu? Saya rasa dah sekarang ni agak jadi satu budaya juga, dan dah ada banyak kesedaran juga kepada producer terutamanya, kita panggil geng-geng di IT ni kan. So tak semualah, masih ada lagi segelintir yang masa kan tak perlu dan sebagainya. Tapi saya rasa memang kena ada keperluan, sangat perlu untuk ada editor on set. Sebab kita boleh kena pasti masalah secepat mungkin. Kalau ada masalah, even though kalau seharusnya sebaiknya kita lepas habis satu scene kita dah boleh transfer, kita nak tengok footage kan. Itu sebaik-baiknya lah kan. Tengok footage dan kita boleh tahulah apa masalah technical ataupun masalah kalau kat director semacam something yang boleh kalau even though kalau perlu reshoot kan, kita ada masa lagi nak ambil hari lain untuk reshoot dan so on kan. Gitulah. Okay. Dan bagi Abang Samad pula, edit on set ni memang dah banyak kali berlaku ke atau ia membantu sebenarnya untuk khususnya untuk filem Mencari Rahmat ni supaya dapat hasil yang memuaskan hati, sebab tu perlu ada dilakukan edit on set? Ini bergantung kepada setiap projek dan setiap projek mungkin ada requirementnya yang tersendiri. Selalunya filem-filem besar mereka akan cuba dapatkan editor on set ataupun sekiranya lokasi shooting tidak berapa jauh dari pusat bandar, mereka mungkin akan hantarkan rushes file-file ke editor setiap hari. Dan mereka akan cuba edit dan dapatkan result editing supaya kita dapat rasa pacing setiap babak tu. Dan filem-filem besar selalunya amalkan ini, tapi saya rasa ini semakin menjadi lebih kepada menjadi keperluan dari kemewahan. Dulu ini sesuatu kemewahan sebab susah nak dapat komputer yang boleh dibawa ke onset, dibawa sana sini dan mahal pula tu. Tapi sekarang ni ini sudah menjadi sesuatu yang murah. Jadi ini adalah servis yang mereka sentiasa, penerbit sentiasa mahukan kerana mereka dapat lihat hasil yang bakal keluar. Dan sekiranya ada apa-apa masalah dan babak itu kita boleh buat pick up, kita boleh buat shot tambahan ataupun mungkin setengah line-line tertentu boleh di-shoot semula. Ini untuk dapatkan clarity dan supaya kita dapatkan maximum result dari segi both emotion dan juga idea. Okay, mungkin hasil daripada edit on set tu kita boleh tahu emotion pelakon-pelakon dan warna filem tu dengan lebih tepat. Jadi untuk itu, sebelum kita sambung lagi perbualan kita ni, kita nak refresh balik mungkin memori Alif dengan Abang Samad sendiri tentang filem Mencari Rahmat ni. Jadi kita tonton dulu trailer Mencari Rahmat. Layan wanita adalah dengan tidak berlaku jujur padanya. Berapa umur awak? 29. Maksud saya 38, 41 dah tu. Bagi aku pula, cara untuk melayan wanita adalah dengan cara berasmara dengannya jika dia cantik. Kau ni tak romantik langsung. Terus, sudikah kau mengawini aku? Kau ngajak aku. Hanya Rahmat yang mampu menggembirakan aku. Perempuan ni memang macam ni. Dia suka dengan lelaki masalah. Makcik pernah jumpa Rahmat tu? Rahmat tu watak rekaan aku aja. Itu pada kau. Pada Ratna, Rahmat wujud. Aku sejak kecil terimpikan untuk bercinta dengan lelaki yang bernama Rahmat. Setiap kali aku menyebut nama itu, bagaikan ada muzik dalam jiwa aku. Jika nama aku bukan Rahmat, apakah kau masih lagi mencintai aku? Nama seperti? Jamal, Maslan, Razak. Jadi adalah sangat penting untuk kami mengetahui di manakah Rahmat dan siapakah dia sebenarnya. Kau katakan nama kau Rahmat dan aku perkenalkan kau kepada semua orang dengan nama Rahmat dan muka kau
muka Rahmat. Cara terbaik Itu dia tadi antara sedutan-sedutan menarik filem Mencari Rahmat. Mungkin masih kita akan tertanya-tanya apa sebenarnya jalan cerita Mencari Rahmat ni. Kalau mungkin ada yang dah baca sinopsis dia, ada yang dah tonton. Bagi Alif sendiri, mungkin Alif boleh perjelaskan apakah yang dititik beratkan dalam suntingan awal offline, khususnya untuk filem Mencari Rahmat ini tadi. Sebab sebelum dia di peringkat online, kita tahu offline mungkin dari segi warna apa ni semua mungkin belum dipastikan lagi. So di peringkat Alif, apa yang dititik beratkan? Semestinya dalam apa-apa saja penguntingan offline adalah pacing. Maksudnya tempo dan pacing setiap babak ke babak ataupun keseluruhan cerita. Tapi pada permulaannya bila saya potong di set terutamanya saya dah nampak pacing. Itu merupakan benda yang paling utama lah, terutamanya bila diedit dalam dua kamera tadi. Dua kamera tu saya nak pastikan pada permulaannya kalau nak tahu saya agak menggunakan dua kamera agak banyak. So maknanya cutting dia agak pas ketika draft pertama lah. Saya nampak sebab saya rasa saya nak utilize segala shot yang ada. Kemudian kita lalu banyak proses dan kemudian hasilnya pelbagai lah perbincangan dengan producer, director kan. Even Abang Makno sendiri bagi advice macam mana nak potong kan. So itu membuatkan saya tu proses sebanyak saya belajar macam mana. Tapi kalau ada soalan tadi adalah pacing dan tempo. Itu paling penting. Tempo. Okay. Abang Samad, mungkin Abang Samad boleh jelaskan sedikit mungkin apa beza, sebab kita tahu pada peringkat awalnya Mencari Rahmat ni akan ditayangkan di Pawagam. So sekarang dia akan ditayangkan di saluran platform digital. So ada beza ke suntingan online ni apabila kita nak hasilnya untuk ditayangkan di Pawagam dan juga di platform digital, Mas Samad? Dulu 10 tahun yang lepas mungkin ada perbezaan yang sangat-sangat ketara. Tetapi sekarang ni kita experience antara cinema dengan TV. Kita sekarang ni kita dah tak panggil TV, kita panggil OTT ataupun streaming. OTT. Jadi perbezaan semakin berkurangan. Filem yang terbaru boleh dan disebabkan pandemik juga terus masuk ke rumah penonton tanpa perlu ke Pawagam. Jadi pemikiran suntingan untuk TV, skrin kecil, sekarang ni dah tak ada perbezaan dah. Dulu selalunya ada sebab apabila kita shoot sesuatu untuk ditayangkan di skrin besar, jarang kita ambil close up sebab close up tu boleh jadi sangat-sangat besar apabila kita tengok di dalam Pawagam. Tapi apabila kita tengok TV, close up tu kita boleh nampak setiap perkara yang berlaku di dalam setiap detail dalam tu. Jadi 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, ada perbezaan penyuntingan kerana dari segi TV ada nahu-nahunya sendiri, ada grammarnya sendiri. Tapi sekarang ni sudah jarang ada, tak ada perbezaan yang ketara. Sebab ramai mahu pembikin filem sekarang ni mahu setiap shot yang mereka shoot sangat-sangat mereka mahukan budaya sinematik tu. Dan maknanya kualiti mungkin dari segi visual yang dipaparkan dalam Mencari Rahmat ni ada perbezaan ke daripada filem-filem yang mungkin baru keluar tahun lepas atau 2 tahun sebelumnya, dan mungkin selepas diperam, mungkin bila dah keluar ni kita nampak perbezaan kualiti visual yang macam Abang Samad cakap tadi tu? Dari segi teknikal, kami workflow yang kami establishkan
adalah untuk sinema. Apabila sesuatu projek sampai ke office kami sentiasa akan ada pemikiran mindset di mana kita akan keluarkan untuk sinema. Jadi dari segi resolusi, dari segi bitrate, dari segi color dan sebagainya, kami cuba kekalkan dari untuk keluar ke pawagam. Kami buat begini kerana requirement untuk keluarkan filem di pawagam adalah sangat-sangat detail. Ini kerana apabila Azrul kalau cuba bayangkan duduk kita kembali ke pawagam sebelum pandemik tu, kita boleh nampak kalau setiap pixel yang ada di dalam skrin tu kita boleh nampak. Kalau tersilap sikit pun orang akan nampak, orang akan keluarlah dekat social media. Kami buat begini dengan mencari rahmat. Apabila mencari rahmat sampai ke kami buat penataan warna dalam color space P3 iaitu untuk keluar di pawagam dan resolusi 4K. Tetapi dari segi penataan warna saya gunakan approach yang berbeza sikit dari filem-filem yang sebelum ini. Saya cuba simulatekan color stock Fuji. Sekarang ni kita dah tak shoot 35mm celluloid, kita shoot digital. Tetapi saya cuba simulatekan, saya cuba colorkan, mencari rahmat sedekat dengan stok Fuji sebanyak yang boleh. Sobat, saya nak tanya sikit sebab saya pun dah tengoklah sedikit mencari rahmat ni. Takut nanti terspoiler pula. Mungkin adalah sedikit macam animation flashback dalam filem ni. So mungkin apa yang macam mana boleh terdetik mungkin agaknya idea-idea untuk menghasilkan flashback animation ni untuk filem ni, Mas Ahmad? Ini adalah datang dari visi pengarah sendiri. Okey. Allah, saya hampir terkeluar spoiler dari mulut saya. Okey, jadi saya cuba vague yang possible. Cerita Mencari Rahmat adalah berdasarkan karya The Importance of Being Earnest. Satu karya yang sangat penting dalam sejarah manusia di dalam abad ke-21 ni. Apabila kita bercakap pasal budaya manusia, kita tidak boleh lari dari elemen-elemen surrealisme, elemen mimpi, elemen imajinasi, elemen yang kita tidak boleh bezakan antara realiti dan juga mimpi. Ini adalah salah satu yang Abang Jafri ingin berdiskusi. Dia mahu bincangkan perkara ini di skrin nanti. Apabila anda tengok, dia akan cuba adakan conversation yang antara kemana watak ini semua hala tujuan mereka. At the same time, untuk kita tahu hala tujuan watak-watak, kita perlu mendalami sejarah mereka sendiri. Dan mungkin itu antara cabaran untuk menghasilkan filem-filem berunsur setaya, satira ni semua. So kita kena ada imajinasi yang meliar sikit untuk dapatkan treatment khususnya di peringkat online ni lah. Tapi saya nak tanya di semasa offline Alif, mungkin cabaran-cabaran untuk berpegang kepada continuity, kesinambungan dalam proses tu untuk perbincangan Alif dan pihak produksi. So apa yang mungkin sukar ataupun pelik lain dari yang lain yang Alif sendiri alami dalam proses untuk memastikan kesinambungan tu berjalan dengan lancar? Okey, macam saya cakap tadi, dia bekerja dengan pelakon-pelakon yang kita bekerja. Saya bila menghadap footage tu buat pertama, saya sangat macam saya sendiri terpaku, macam saya tanya tak macam mana nak cakap,
kagum lah dengan kadang-kadang macam mana nak edit ni dia macam boleh kot one take je semua kan, macam diorang kan sendiri pelakon teater kan. So macam tapi saya masa cakap mula-mula saya cuba untuk utilize dua kamera kan. So saya ada potong-potong sikit begitulah, jadi kati sikit lah orang cakap kan. Dari segi continuity memang ada cabaran sebab bila pelakon teater ni kita tahu kadang-kadang dia orang bila setiap take dia orang buat berlainan. So kadang-kadang memang agak susah nak menyambungkan beberapa take, beberapa shot yang ada dalam satu scene tu. Memang susah. Terutamanya melibatkan improvisation lah. Sebab memang kalau kita tengok dari laras bahasa memang dia orang ikut skrip. Tapi ada juga beberapa improvisation yang kadang-kadang membuatkan saya rasa macam saya perlu ambil beberapa hari juga untuk fikir macam mana saya nak sambungkan benda ni dengan benda ni. So ada juga scene yang saya rasa macam on set ada membantulah. Sebab ada dari segi ada juga satu scene yang saya mungkin boleh cerita juga. Ada satu scene tu Azrul tengok belum? Okay. Saya kan spoiler juga kan. Ada satu scene ni dia orang saya dah tengok. So dia orang tengah membuat sesuatu dia berasap-asap tu. So dia ada asap kan. So masa tu dia orang sangat pelik. Dia punya kalau Samad cakap pasal surreal tadi, saya rasa mesin tu memang surreal. Walaupun dia adalah real tapi secara penontonan ni kita rasa macam memang ada jumpy sikit, tapi saya rasa masa kita ada jump cut sikit. Saya rasa benda tu works. Saya rasa benda tu okey sebab scene tu memang memerlukan sebegitu. Dia melibatkan dua orang pelakon ni lah. Amirul dengan Namron kan. So saya rasa ada juga kadang-kadang lantaklah konti ni. Yang penting scene ni sampai. Ada juga yang begitulah. So tak perlu pun kita terlalu fix on konti, tapi yang penting adakah scene ni sampai pada audience, visi pengarah dia sampai atau tidak, itu saya rasa yang paling penting berbanding continuity lah. Dan mungkin proses untuk scene tu tadi, masa tu mengambil masa ke untuk Alif sendiri discuss dengan the whole production team? Memang ada untuk materialize. Memang ada few time saya ada juga beberapa scene yang saya perlu ambil, saya cakap tadi beberapa hari untuk saya fikirkan. Kadang-kadang saya discuss, kemudian saya try try and error juga. Saya tunjuk pada draft pada producer dan director. Itu kita tengok apa benda tu work atau tak. Sebab dia masa tu kita kering kan, orang cakap kering. Editing offline je. So tak ada muzik, tak ada apa lagi. So tapi cerita ni pun memang nampak kurang muzik kan. So itu pun salah satu kelebihan lah, membuatkan cerita ni hidup, tak ada tempo yang sedap walaupun tak ada latar muzik yang terletup. Latar muzik. Itu antara perbezaan yang akan dipaparkan dalam Mencari Rahmat. Abang Samad, saya nak tanya, sebab sebelum ni kalau filem-filem kita lah di zaman 80-an sebagainya, di mana dubbing dilakukan selepas semasa proses post production. Dan sekarang ni bila audio semua diambil di set dan sebagainya, apa mungkin cabaran dalam membuat penggambaran dengan mengambil audio tanpa perlu melakukan dubbing di peringkat post production tu, Mas Ahmad? Kami lebih kurang 7-8 tahun yang lepas, saya pernah berjumpa dengan assistant A.R. Rahman, penulis muzik, bukan setakat penulis muzik, ahli muzik di India yang buat banyak lagu-lagu yang hebat di sana. Yang buat lagu Pussycat Dolls. Ya, betul. Dan assistant dia marah-marah saya. Dia cakap kenapa orang pembikin filem di Malaysia ni suka record location sound. Okay. Macam mana pelakon tu boleh dapatkan mood apabila tengah shoot, lighting panas, matahari sebelah sini, tengah berpeluh semua, tengah chase time, cepat-cepat shoot.
dia tanya saya macam mana pelakon boleh dapat mood berlakon on set dari segi sebegitu. Saya pula bergaduh dengan dia sebab saya tanya dia macam mana pelakon boleh buat dubbing, masuk ke dalam studio aircon, tak rasa mood apa-apa, berdiri je kat situ pegang kertas kat depan, lepas tu dia buat dubbing. Saya marah-marah dia macam mana apa tu filem-filem Bollywood boleh buat filem sebegitu. So pergaduhan kami tak ke mana-mana. Kami bersetuju yang Bollywood ikut cara Bollywood, Malaysia ikut cara Malaysia. Tapi saya percaya yang kita perlu dapatkan material tu on set. Kita perlu shoot, dapatkan sebanyak footage on set dan emosi lakonan setulen-tulennya kita perlu dapatkan on set. Jadi saya rasa location sound adalah sangat-sangat penting dan kita perlu bayar sound recordist, sound mixer on set. Mereka perlu dibayar secara profesional kerana sound kalau lari sedikit saja pun orang akan perasan. Kita perlu saya sangat-sangat percaya yang on-set location sound adalah sangat-sangat penting seperti yang dibuat oleh Mencari Rahmat. Sound locationnya sangat clean dan tidak perlu banyak repair yang perlu kami buat. Dan mungkin cabaran-cabaran untuk location sound untuk filem Mencari Rahmat ni adakah berbeza dengan filem-filem lain yang sebelum ni Abang Samad pernah terlibat? Sangat berbeza kerana Abang Al-Jafri tahu yang lakonan pelakon ni setiap take mungkin akan berbeza. Ini kerana mereka setelah dilakukan take-take yang seterusnya, mereka dapat rasa watak mereka sendiri. Pelakon dapat rasakan ada evolusi di dalam watak mereka dan mereka tahu untuk improvekan perasaan untuk take yang seterusnya. Apabila ini berlaku, kita perlu pastikan setiap rakaman audio perlu elok. Apabila tidak elok, sukar untuk kita suruh buat sekali lagi. Pelakon-pelakon yang kita ada dalam Mencari Rahmat ni sangat profesional dan apabila kita suruh mereka buat sekali lagi, mereka akan buat perkara yang sama. Tapi apabila mereka lakukan sesuatu yang keluar dari hati mereka sendiri, kita mesti bersedia dari segi teknikal untuk rakam itu. Kalau sebelum kita sambung lagi perbualan kita nak tengok dulu teaser filem Mencari Rahmat ni. Okay, roll BT. Itulah buktinya perkahwinan itu tidak menyolokkan lagi. Bagi aku pula, perceraian itu adalah syurga bagi lelaki yang telah berkahwin. Kerana mereka akan sedar betapa pentingnya sebuah dan juga Namron dan filem Mencari Rahmat. Okay, saya nak tahu daripada Alif pula, mungkin selalu masalah-masalah yang berlaku di set akan dibetulkan semasa peringkat post production, iaitu fix it at post. So macam mana mungkin cabaran yang Alif sendiri alami untuk membetulkan mungkin kekurangan di mana-mana semasa peringkat penggambaran untuk dibetulkan di peringkat offline? Secara amnya memang saya rasa agak kurang juga. Agak minimal lah saya rasa kesalahan ataupun perkara-perkara yang tak diingini ataupun kita panggil fix on post ni kan. Saya rasa saya personally saya tak melalui apa-apa masalah yang besar sebab kita pun bekerja dengan technical and experience dari segi fotografi dan sound dan semua. Saya rasa tak ada yang terlalu besar. Saya rasa benda tu pun saya pun sampai sekarang kalau tanya saya tak ingat bermasalah yang terlalu besar. So
Saya rasa benda tu terlalu kalau ada pun dia minor sangat di peringkat saya lah. Kalau di edit di online mungkin saya rasa tak pun tak ada masalah sangat saya rasa. Audio. Tu mungkin Samad boleh sambung lah pasal masalah yang teknikal. Dari segi teknikal, saya boleh katakan yang Mencari Rahmat ni adalah salah satu projek yang kurang bermasalah. Ya. Sebab selalunya apabila kita bekerja untuk filem-filem yang besar, especially untuk pawagam kan, walaupun satu pixel ada cacat celah, kita boleh nampak. So apabila satu pixel cacat celah tu multiply, ada 1001 benda mencari bermasalah. Tapi Mencari Rahmat ni kurang masalahnya. Kita masalah yang rasanya kita terpaksa lalui pandemik. Sepatutnya Mencari Rahmat dikeluarkanlah seminggu selepas MCO yang pertama. Itu sesuatu yang saya rasa kelakar sebab banyak masalah, apa-apa masalah produksi rasanya kita boleh handle. Tapi tiba-tiba datang pula masalah pandemik ni. Selepas orang cakap masa release ni problem kan. Betul. Tapi kali pertama kita tayangkan dia kat sinema di Kota Kinabalu kan. So masa tu kita rasa feel. Saya personally first time tengok di sinema. So rasa macam sangat enjoy lah. Penonton bekas itu pun sangat-sangat enjoy dekat cinema experience atau cinematic experience. Dan apa antara kejutan-kejutan yang Alif tengok masa pertama kali ditayangkan di KK tu? Biasa tengok komedi ni kan. Bila komedi ni dia agak subjektif. Ada setengah juga saya dah tengok banyak kali musim-musim jadi saya dah tak gelak dah. Dah tak boleh gelak dah kan. Tapi ada part tu memang saya tak gelak pun, tapi bila di sinema benda minor tu benda kecil-kecil tu dia timbul. So itu membuatkan saya rasa kadang-kadang terkejut juga. Part ni pun orang gelak So komedi ni benda yang saya rasa satu benda yang agak subjektif dan dia unik lah. Dia tak emosi tu kadang-kadang tak jangka daripada audience. Dan Abang Samad sendiri mungkin apa yang dibincangkan di peringkat awal sebelum syuting semua, dan apabila tengok final result hasilnya semasa di KK tu, adakah mengejutkan ke, atau Abang Samad sendiri macam tak sangka filem Mencari Rahmat ni akan jadi begini ke, atau macam mana Abang Samad? Malangnya saya tak dapat terbang ke KK masa filem ni ditayangkan. Tapi sebelum kami ke KK, kami ada buat tayangan kami sendiri. Kami nak test DCP. Jadi kami buat tayangan secara persendirian di Uptown. Dan apabila saya kami terpaksa, dan dalam sinema tu cuma kami sebaris saja. Saya, pengarah, DOP, penerbit dan sebagainya. Kami saja dalam tu. Tapi saya dapat jangkakan yang penonton akan suka apa yang usaha kami semua. Saya katakan begitu kerana jalan cerita Mencari Rahmat adalah satira apa yang sedang berlaku sekarang. Tetapi kita tidak dibenarkan bercakap. Kita tidak dibenarkan beri pendapat kita kerana mungkin akan ada masalah dari segi undang-undang, especially posting things on Facebook. Jadi kami ambil tanggungjawab itu dari orang ramai, dan kami sendiri katakan apa yang rakyat Malaysia sedang fikirkan sekarang ni. Saya rasa itulah yang berlaku apabila ditayangkan di Kota Kinabalu, babak-babak yang melibatkan satira politik, yang kami tak sangka tergelak dari apa yang penerbit ceritakan saya. Mereka ketawa tak habis-habis. Dan itu adalah yang membuatkan Mencari Rahmat ini sesuatu yang istimewa.
Bagi Alif sendiri, sebagai mungkin kita ambil persepsi sebagai penonton, filem-filem berunsur satira ni kadang-kadang adakah rakyat Malaysia ni ataupun mentaliti kita ni dah bersedia untuk menafsirkan filem-filem satira ni, khususnya sebab kadang-kadang dia nampak berat lah. Saya ambil contoh filem-filem macam Lelaki Harapan Dunia dan sebagainya. Mungkin dari sudut produksi, penerbitan, skrip dan sebagainya, bagi orang dalam industri mudah untuk memahami. Cuma daripada segi penonton ni, macam mana Alif rasa penerimaan untuk Mencari Rahmat ni? Saya rasa penonton di Malaysia sebenarnya dah bersedia lama dah sebenarnya untuk menerima filem sebegini dengan tempatan sebegini. Terutamanya ini benda ni agak menjadi peak juga bila dah ada kemunculan OTT, pelbagai OTT, kita banyak akses dengan pelbagai jenis filem dari bukan saja daripada Hollywood lah, daripada pelbagai negara kan. Betul. So taste ataupun appetite penonton Malaysia ni dia dah betul boleh dah pelbagai. So sebenarnya dia membuatkan penonton, terutamanya kalau saya bercakap dari generasi saya lah, orang cakap Gen Y ni kan, yang apa nama, yang dahagakan filem-filem yang berbentuk begini. Kita mahu penonton dah makin kritikal. So kadang-kadang scene tu simple pun boleh describe macam-macam. Kita boleh tengok apa-apa filem yang keluar, even di Astro-First sebelum ni kan, filem-filem dari saya ambil mudah daripada Muhammad Khalid yang terbaru yang dah keluar. So penerimaan satira terutamanya kan, penerimaan satira ni lebih menyeronokkan apabila ada kelompok-kelompok yang kritikal membincangkan benda-benda yang dia kadang-kadang filmmaker sendiri tak terfikir. Itu yang saya rasa ada banyak kelompok-kelompok yang terutamanya saya cakap tadi macam yang generasi macam saya ni lah. So ada banyak even student ke ataupun yang umur dalam lingkungan tu kan. So diorang ni kadang-kadang dia boleh analisis filem tu lebih kritikal lah. Saya rasa itu yang membuatkan saya rasa Mencari Rahmat tak ada masalah untuk menjadi salah satu filem sebagai satu filem yang kita panggil agak, kita boleh jadikan penanda aras juga pada satira tempatan. Tak dengar juga suara. Macam mana Samad? Sambung. Saya tambah sikit. Kita berada, sinema Malaysia berada di persimpangan. Persimpangan di mana kita pembikin filem Malaysia perlu tanya diri sendiri apa kontribusi mereka pada dunia sinema. Dan kita disebabkan Netflix, kita pasang je Netflix, kita pasang View, kita pasang movie. Ini adalah sesuatu the world at our fingertips. Kita boleh tengok semua filem yang telah dibuat di dalam sejarah sinema dan bakal keluar tak lama lagi. Jadi jalan penceritaan dari segi penceritaan visual kita bukan kita ketinggalan. Kita perlu lebih filem seperti Mencari Rahmat, dan kita perlu lebih banyak filem satira, filem parodi, filem lain-lain dan sebagainya. Kita tidak boleh ada satu sahaja spektrum. Kita tidak boleh kita perlu contribute sesuatu kepada dunia sinema. Kita tidak boleh ketinggalan di belakang Indonesia, di belakang Philippines, di belakang Thailand. Mungkin Alif, apa mungkin saranan atau nasihat Alif sendiri kepada penggemar filem di luar sana, kenapa mereka perlu menonton filem-filem seperti Mencari Rahmat ini? Adakah ia boleh membantu rakyat kita mengembangkan minda supaya berfikir dengan lebih kritis dan sebagainya? Mungkin Alif ada cara untuk kita panggil mereka, halayak-halayak ni, untuk menonton Mencari Rahmat. Saya rasa satu mungkin hikmahnya besar bila kita dapat keluar filem ni di OTT. Hikmah dia sangat besar berbanding di sinema. So mungkin kalau kita di sinema mungkin kita tak dapat akses banyak penonton-penonton yang kita rasa sepatutnya dia orang tengok. Tapi bila di OTT ni, tambah lagi di pandemik ni, mungkin lagi ramai yang akan menonton berbanding sinema. Saya agak yakin juga. So mereka akan mencari juga filem ni, walaupun member mungkin tak pernah subscribe dengan OTT tersebut.
saya rasa bila ada Mencari Rahmat ni menjadi satu tarikan kepada penonton-penonton tu yang tertunggu-tunggu nak cari Mencari Rahmat ni keluar. So saya rasa filem ini tak perlu dipanggil orang apa, filem ni tak perlu memanggil orang sebab orang sendiri akan cari filem ni. Saya rasa peminat dia akan mencari dia. Betul tajuk dia Mencari Rahmat kot. Tapi Abang Samad, dengan lambakan filem-filem sekarang ni kita boleh tengok di platform OTT dan sebagainya, mungkin cara khalayak kita memilih untuk menonton filem yang mana dan bagaimana itu lebih meluas. So bagaimana kita nak pastikan, bukan nak pastikan lah, kita nak mungkin suruh mereka kekal dengan filem-filem tempatan dan menonton Mencari Rahmat ni. Apa mungkin nasihat-nasihat atau cadangan daripada Abang Samad sendiri kepada khalayak di Malaysia ni? Filem, saya rasa syarat filem yang pertama yang perlu ada dalam sifat setiap filem ialah ia perlu entertaining. Ia perlu menghiburkan. Dari segi definisi hiburan tu mungkin berbeza dari setiap orang, tapi itu adalah drive kita. Apabila kita sudah penat bekerja setiap hari, kita balik rumah, kita mahu satu hiburan. Untuk kita pastikan penonton Malaysia tonton filem Malaysia, ialah kita perlu berikan penonton ini semua pilihan jalan cerita yang berbeza, presentation yang berbeza dan sebagainya. Apabila kita dapat ulasan dari pihak penerbit, apabila seorang penulis skrip hantar skrip ke studio dan sebagainya, mereka takut mahu cuba sesuatu yang baru. Tapi saya rasa mencuba sesuatu yang baru ini adalah tarikan sendiri. Penonton mahu tengok sesuatu yang berbeza. Penonton tak mahu tengok cerita percintaan yang sama. Kita pernah tonton 30-40 tahun yang lepas, kita mahu tengok sesuatu yang berbeza. Dan kita dan Netflix, lambakan Netflix ni adalah kita ada pilihan yang sangat besar. Dan perbezaan ini adalah sesuatu syarat yang orang mahu tonton filem kita sendiri. Okey, baik, terima kasih banyak pada Alif dan juga Abang Samad kerana bersama Seimbang Rahmat kita pada malam ini, dan mungkin kita pun dah dapat serba sedikit lah tentang apa yang berlaku di belakang tabir Mencari Rahmat, dan kita mungkin dah bagi tips-tips kepada yang menonton malam ini bagaimanakah mungkin nanti warna filem Mencari Rahmat ni apabila kita tayangkan pada 31 Ogos nanti di salah satu platform digital yang akan kita bagi tahu nanti. Dan di sini terima kasih sekali lagi Abang Alif dan Abang Samad. Saya nak ingatkan Mencari Rahmat ini juga kita ada buku di mana bertajuk Mencari Rahmat di Sebalik Lensa, di mana anda boleh dapatkan naskah ini pada harga RM45, di mana antara kandungannya ada skrip filem. Okey. Terima kasih kepada semua orang yang kerana menjemput kami untuk bercakap malam ni, dan Mencari Rahmat, filem ini ada satu companion, iaitu buku di Sebalik Lensa Mencari Rahmat. Dan di dalam buku ini kita ada menceritakan proses-proses dari segi teknikal dan juga kreatif, bagaimana pemikiran pemikir filem di sebalik filem ini. Abang Samad sendiri dah baca ke buku ni? Saya sudah. Saya ada sign copy di somewhere in here. Tak dapat nak cari. Okey, sign copy, siapa yang sign? Kalau tak salah saya dapat Kak Adibah Nur seorang, tak ada sign kat situ. Okey, baiklah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Alif dan juga Abang Samad. Terima kasih, Azrul. Kita akan akhiri
siaran langsung kita pada malam ini di sini. Jangan lupa bersama kami insya-Allah pada minggu depan pada waktu yang sama lebih kurang jam 9 malam di mana kita akan bercakap lagi dengan pembikin-pembikin di sebalik tabir Mencari Rahmat sebelum ianya ditayangkan pada 31 Ogos nanti di salah satu platform digital. Nah, dengan itu kita akan ada satu music video di akhir ini nanti untuk anda saksikan. Sehingga kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Saya Azrul Amil Amir menutup tirai di sini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Azman, Rahmat datang. Semoga dicuri.